Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah bersama saya Wan Kamaluddin Ibrahim dan juru bahasa isyarat Azlina Muhammad Isa, dan berikut tajuk utama malam ini. Perginya seorang pejuang rakyat. Juga pencarum KWSP perlu ada sekurang-kurangnya RM240,000 ketika bersara. Jenazah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub selamat dikebumikan di tanah perkumpulan Jalan Sulong, Serkat, Pontian, Johor kira-kira jam 12 tengah hari tadi. Perjalanan akhir Ahli Parlimen Pulai pada usia 61 tahun itu diselubungi suasana hibah dengan ribuan hadir memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham di kampung halamannya. Terdahulu, jenazah yang diterbangkan dari Kedah ke Johor selamat tiba di kediaman Ibu Allahyarham di Serkat Pontian kira-kira jam 3.30 pagi. Sekitar jam 9 pagi, jenazah kemudian dibawa ke kediamannya sebelum dibawa ke Masjid Jami' Datuk Haji Noh Gadut di Pontian untuk disembahyangkan. Solat jenazah dibuat beberapa pusingan bagi memberi peluang mereka yang hadir untuk menunaikan solat jenazah. Ahli Dewan Negara Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa serta anak Allahyarham sendiri iaitu Iskandar Zulkarnain antara yang sempat mengimamkan solat jenazah. Jenazah kemudian dibawa ke tanah perkuburan Jalan Sulong untuk dikebumikan. Majlis pengebumian dimulakan dengan istiadat kawat jenazah oleh anggota KPDN yang kemudiannya menyerahkan jalur gemilang kepada ahli keluarga Datuk Seri Salahuddin. Datuk Seri Salahuddin menghembuskan nafas terakhir di Hospital Sultanah Bahiyah di Alostar, Kedah pada jam 9.23 malam semalam setelah ditidurkan selepas menjalani pembedahan akibat pendarahan otak pada usia 61 tahun. Allahyarham telah dimasukkan ke hospital pada Jumaat selepas mengalami muntah dan mual sebelum disahkan mengalami pendarahan dalam otak. Sementara itu, balu Allahyarham Datin Sri Fatimah Taha yang kelihatan tenang sempat meluahkan rasa sedih kerana kali ini suaminya pergi buat selama-lamanya. Kalau ikutkan dia tu tinggalkan saya program sana sini kan lama. Itu dia balik, walaupun dia tinggalkan saya, dia balik. Sekarang ditinggalkan, dia tak balik. Dapatlah rasa macam mana sendiri kan. Datin Sri Fatimah sebelum ini sempat menemani Allahyarham ketika dirawat di Hospital Sultanah Bahiyah. Sementara itu, adik Allahyarham, Ghazali Ayub, yang menggambarkan abangnya itu sebagai sosok yang amat penyayang kepada ahli keluarga dan peka dengan masalah rakyat. Yalah, dengan saya pun saya pernah dengar beberapa kali disebutkan, aku kalau nak mati dalam perjuangan. Alhamdulillah, mungkin Allah makbulkan doa dia dan dia pergi dalam keadaan yang tengah dia memperjuangkan rakyat. Datuk Seri Salahuddin meninggalkan seorang balu dan 6 orang anak. Selain menganggap pemergian Allahyarham Datuk Seri Salahuddin sebagai satu kehilangan buat negara, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menggambarkan Menteri KPDN itu sebagai seorang sahabat yang penyayang. Dan sifat terpuji Allahyarham lebih menyerlah apabila beliau sentiasa konsisten dalam membela kebajikan rakyat. Negara kehilangan seorang tokoh dan saya harap semangat dan dedikasi beliau menjadi teladan, terutama sifat penyayang dan rahmah yang telah beliau tunjukkan dan dedikasi sehingga akhir hayatnya. Terdahulu, Datuk Seri Anwar yang hadir bersama isteri Datin Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mengimamkan solat jenazah sekitar jam 11 pagi tadi. Sementara itu, Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tidak dapat melupakan bantuan yang dihulurkan Allahyarham ketika daerah Muar dilanda banjir. Dia yang hubungi untuk sampaikan bantuan daripada misi banjir di Muar. Saya tak ada hubungi, dia yang hubungi dulu apa yang diperlukan.
Dulu apabila ada masalah jeti rosak di Muar, dia yang hubungi dulu. Maksudnya dia memang sangat cakna tentang isu rakyat. Ini legasi beliau. Dan saya percaya dan saya harap lebih ramai yang akan turut terlibat dalam program Rahmah, apa jua bentuk program itu. Dan saya percaya sesiapa juga nanti bila tiba masanya untuk mencari pengganti, they have big shoes to fill. Pemergian Allahyarham Datuk Seri Salahuddin bukan sahaja ditangisi rakan politik, malah turut dirasai penduduk di Parlimen Pulai. Dan mereka bukan sahaja kehilangan pemimpin yang amanah dan berjiwa rakyat, malah seorang abang dan sahabat. Dan penduduk juga menyifatkan Allahyarham amat mudah didekati dan sentiasa merendah diri. Beliau orangnya memang baik. Memang kira memahami masyarakat lah, alhamdulillah. Tapi beliau memang orangnya memang peramah. Dia macam orangnya santai je. Tapi kepergiannya kita merasa jugalah kehilangan beliau. Pernah dulu dia datang ke Masjid Permai, kita suruh dia jadi imam. Tapi alhamdulillah beliau boleh. Pasal beliau kan memang orangnya memang agama memang saya salut pada dia. Dia bagus, orangnya memang bagus. Tapi memang itu je lah. Tapi kita tak boleh nak cakap apa-apa lagi lah. Cuma dia terbaik lah, insya-Allah. Semenjak dia jadi ahli Parlimen Pulai, alhamdulillah lah kan. Rajin lah, ada lah kan. Dia punya perjalanan kerja dia punya percampuran dia dengan masyarakat kan. Dia jenis tak kisah, dia biasa je. Dia tak ada kira macam tak ada sombong macam pangkat ke apa kan. Dia macam kita orang biasa jugalah. Tengok mana-mana jumpa pun dia tak kisah. Allahyarham Datuk Seri Salahuddin menjadi wakil rakyat di Parlimen Pulai selama 2 penggal. Pada pilihan raya umum ke-15 lalu, Allahyarham Salahuddin menewaskan 2 calon lain iaitu bekas Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Muhammad dari Barisan Nasional dan Loh Kah Yong dari Perikatan Nasional. Allahyarham Datuk Seri Salahuddin meninggalkan seorang balu, Datin Sri Fatimah Taha dan 6 anak. Dilahirkan pada 1 Disember 1961, Datuk Seri Salahuddin mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Inggeris Serkat di Pontian, Johor sebelum ke Sekolah Menengah Inggeris Teluk Kerang, Pontian. Anak kelahiran Tanjung Piai itu kemudian menyambung pendidikan di Sekolah Menengah Seri Perhentian Pontian sebelum melanjutkan pengajian dalam tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawa Barat. Allahyarham kemudian mengikuti program Diploma Pentadbiran Perniagaan di Kolej Tunku Abdul Rahman, Ketar dan Ijazah Sarjana Muda Sains Pembangunan Manusia di Universiti Putra Malaysia UPM pada 1984. Allahyarham mula bergiat dalam kancah politik setelah menyertai PAS pada 1983 dan bertanding mewakili parti itu pada tahun 2004 di Parlimen Kubang Krian sebelum menjadi wakil rakyat di kawasan itu selama 2 penggal. Allahyarham kemudian menyertai Amanah sehingga dilantik sebagai Timbalan Presiden Parti Amanah Negara Amanah pada 2015. Timbalan Presiden Amanah itu menang bertanding di kerusi Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram dalam pilihan raya umum ke-14 pada 2018 atas tiket Pakatan Harapan PH serta dilantik menjadi Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Pengerusi PH Johor itu mengulangi kejayaan dalam pilihan raya negeri pada Mac 2022 dan pilihan raya umum ke-15 sebelum dilantik sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Sepanjang memegang jawatan penting itu, Allahyarham dikenang sebagai pejuang rakyat dalam berdepan kos sara hidup dengan memperkenal pelbagai inisiatif di bawah payung Rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, selepas ini nahas 3 kenderaan, 3 terbunuh. Tiga termasuk 2 warga emas maut manakala 8 cedera dalam nahas melibatkan 3 kereta di kilometer 65 Jalan Kuantan Segamat di Pekan hari ini. Dan mereka yang meninggal dunia ialah Ayub Zakaria, 66, yang memandu kereta Toyota Vios dan penumpangnya Poziah Daharun, 65. Kedua-duanya beralamat di Segamat, Johor serta penumpang Perodua Myvi, Muhammad Azrin Ahmad Nazri, 19, dari Sungai Lembing. Ketua Polis Daerah Pekan, Superintendent Muhammad Zaidi Mat Zain berkata, kejadian kira-kira 11.20 pagi itu turut melibatkan sebuah kereta Perodua Alza yang dinaiki 3 lelaki. Kemalangan berlaku apabila kereta Alza dari Segamat ke Kuantan disyaki hilang kawalan sebelum terbabas ke laluan bertentangan dan bertembung dengan Myvi. Kereta Alza terbabit turut dilanggar Toyota Vios dari arah Segamat ke Kuantan. Nahas itu turut mencederakan 8 mangsa, iaitu 2 penumpang Alza, pemandu dan 3 penumpang Myvi serta 2 penumpang Vios. Dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik, pendarahan otak atau hemorrhagic, satu penyakit biasa di Malaysia dengan anggaran 1 ke 2 daripada 10 kes strok boleh menyebabkan pendarahan. Dan pakar bedah otak dan saraf Jabatan Neuroscience Hospital University Science Malaysia USM berkata penyakit itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh mendatangkan kesan serius kepada kesihatan. Mengulas lanjut jelas beliau, pendarahan di organ penting manusia itu berlaku akibat kecederaan atau trauma selain turut berpunca daripada penyakit-penyakit kronik seperti darah tinggi. Pendarahan otak katanya berlaku akibat struktur salur darah yang pecah. Ada juga penyakit strok perdarahan otak ini yang disebabkan oleh kelemahan pada struktur salur darah dan menyebabkan satu dikenali sebagai perdarahan aneurisma ataupun subaortic hemorrhage. Dan ada juga sebahagian kecil perdarahan otak yang disebabkan oleh penyakit congenital ataupun penyakit yang disebabkan sejak lahir lagi, iaitu dikenali sebagai AVM ataupun arteriovenous malformation. Jadi di kalangan penduduk ataupun rakyat Malaysia, kes-kes perdarahan otak ini adalah agak common ataupun biasa, dan ianya merupakan salah satu penyakit-penyakit yang memerlukan rawatan kecemasan. Tambah beliau, terdapat pelbagai kaedah moden yang boleh dibuat bagi merawat penyakit itu sama ada dengan pembedahan atau tanpa pembedahan. Namun apa yang paling penting katanya adalah rawatan rehabilitasi pada 12 bulan pertama selepas pesakit mengidap pendarahan otak. Secara amnya ialah ia memerlukan satu kaedah pengesanan. Kita berupaya untuk mengesan potensi-potensi penyakit ini apabila terdapat beberapa faktor-faktor yang kita boleh kenal pasti. Di antara faktor-faktor utama perdarahan otak ialah satu faktor umur. Advanced age adalah satu faktor. Apabila seseorang berumur, maka adalah amat penting untuk seseorang individu itu melakukan pemeriksaan secara berkala di hospital-hospital supaya kita boleh mengesan apakah tanda-petanda awal. Contohnya, kita perlu mengesan penyakit-penyakit kronik yang berisiko menyebabkan perdarahan otak. Profesor Dato' Dr. Abdul Rahman turut menasihati orang ramai untuk mengamalkan gaya hidup sihat, menjaga pemakanan bagi mengelak daripada berlakunya pendarahan otak.
Rakyat di negara ini perlu mempunyai caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sekitar RM240,000 ketika berusia 55 tahun untuk bersara secara bermaruah. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata anggaran simpanan caruman berkenaan cukup untuk menampung kehidupan bagi tempoh 20 tahun selepas bersara dengan kadar perbelanjaan RM1,000 sebulan. Dan purata rakyat Malaysia hidup 20 tahun selepas bersara. Kerana purata umur rakyat Malaysia 75 tahun. Ya. Dan kita perlukan RM240,000 bagi memastikan kita ada 1,000 sebulan bila lepas bersara. Itu dia punya kira-kira lah. Dan kita tanya diri kita sendiri, berapa simpanan kita sekarang, berapa umur kita sekarang, boleh tak kita mencapai RM240,000 itu. Jadi kalau kita tak boleh, maka tambahkan caruman secara sukarela. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melawat Ibu Pejabat KWSP Kota Baru yang turut dihadiri Ketua Jabatan Saluran Fizikal KWSP Suhaizam Ismail dan Ketua Cawangan KWSP Kota Baru Muhammad Bakri Muhammad. Mengulas lanjut, Ahmad berkata dua cadangan yang diketengahkan bagi menambah caruman simpanan ialah dengan mencari pekerjaan dengan bayaran gaji lebih tinggi atau mencarum caruman secara sukarela iaitu caruman Aisaraan KWSP. Setakat Jun lalu, lebih 500,000 pencarum di seluruh negara telah mencarum di bawah Aisaraan KWSP. Melalui caruman itu juga, pencarum layak menerima insentif yang ditawarkan oleh kerajaan sebanyak RM300 maksima secara tahunan sekiranya mereka mencarum sekurang-kurangnya RM2,000 setahun. Sibuk dan tiada masa, itu antara alasan segelintir majikan yang tidak membuat caruman Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kepada pekerja mereka dan menerusi ops kesan sepadu yang dijalankan Perkeso Pahang. Dan alasan itu bagaimanapun tidak boleh diterima memandangkan agensi itu sudah membuat sebaran berkaitan perkara sama ada menerusi media sosial, media cetak dan elektronik. Jadi kita dah cuba segala angle yang kita rasa selayaknya dimaklumlah. And then dalam televisyen pun kita ada maklumkan juga. Tapi begitu kebiasaannya orang bisnes, dia kata begitulah kesibukan masa dan tak ada masa dan sebagainya. Terdahulu, Hisham mengetuai ops kesan bersepadu Perkeso Pahang bersama Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP di sekitar Bandar Raya Kuantan hari ini. Beliau berkata sikap sambil lewa segelintir majikan itu hanya akan mendatangkan masalah kepada mereka dan pekerja jika berlaku insiden tidak diingini. Hisham turut memaklumkan terdapat majikan yang menggaji anak atau saudara mara mereka dikesan tidak mencarum dengan Perkeso. Untuk rekod, sebanyak 459 premis seluruh Pahang telah diperiksa dan sebanyak 28% majikan dikesan gagal mendaftar perusahaan serta pekerja mereka. Tambah Hisham, tindakan kompaun antara RM500 hingga RM5,000 boleh dikenakan terhadap majikan mengikut Seksyen 4 dan 5 Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, Seksyen 14 dan 15 Akta Skim Insurans Pekerjaan 2017 dan Akta Keselamatan Sosial Pekerja sendiri 2017. Pusat Pungutan Zakat PPZ Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib sasar penyertaan 500 usahawan kecil dan sederhana dalam kempen Mesra Peniaga. Dan kempen selama 3 bulan turut menawarkan pelbagai manfaat, antaranya pembiayaan mikro I Tekad Maju bermula dari RM10,000 hingga RM50,000 bagi tujuan mengembangkan perniagaan masing-masing. Kempen tersebut merupakan kolaborasi buat julung kalinya antara PPZ Mawib bersama Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, Bank Islam dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Kempen ini objektif dia ialah untuk memberi nilai tambah perkhidmatan PPZ Mawib kepada pembayar-pembayar zakat perniagaan dan juga bakal ataupun prospek pembayar zakat perniagaan dengan kita menjalinkan hubungan ataupun dengan rakan-rakan sinergi kita iaitu Bank Islam, Perkeso dan juga SSM.
Jadi sasaran kami ialah untuk kita mendapat 500 orang peniaga yang mungkin terdiri daripada pembayar zakat perniagaan dan juga prospek zakat perniagaan di PPZ Mawib. Selain tawaran pembiayaan dari Bank Islam, kempen Mesra Peniaga ini juga turut menyediakan khidmat nasihat dan taksiran zakat perniagaan, pendaftaran perniagaan melalui skim pendaftaran perniagaan percuma SPPP dan caruman skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri serendah RM46.60 setahun. Kempen ini sekaligus dapat memberi keberkatan kepada golongan PKS atas zakat yang dilaksanakan. Jelas Abdul Hakim, kempen tersebut terbuka kepada PKS yang menunaikan zakat perniagaan di PPZ Mawib dengan bayaran bermula dari RM100 sehingga RM7,000. Bot bawa 40 penumpang karam, 15 maut. Sekurang-kurangnya 15 orang terbunuh manakala hampir 20 orang lagi masih hilang dalam tragedi bot karam di Kepulauan Sulawesi. Dan ketika kejadian dilaporkan 40 penumpang berada di dalam bot itu. Dalam insiden tengah malam semalam, 6 orang berjaya diselamatkan. Menurut pihak berkuasa, jumlah mangsa maut dikhawatiri lebih tinggi ekoran ramai mangsa yang menaiki bot itu yang tidak berdaftar. Difahamkan bot kayu berkenaan membawa lebih muatan. Ketika ini, operasi mencari mangsa hilang diteruskan. Punca sebenar bot itu karam masih disiasat. Sementara itu di China, 11 orang maut selepas bumbung gimnasium sebuah sekolah runtuh di Qiqihar, wilayah Heilongjiang, China. Kejadian berlaku sekitar jam 3 petang semalam waktu tempatan dan ketika insiden terdapat 19 orang di lokasi runtuhan. Siasatan awal mendapati sejenis bahan gelas gunung berapi iaitu perlit diletakkan pekerja binaan di atas bumbung gimnasium itu. Hujan lebat kemudian menyebabkan perlit itu mengembang dan mengakibatkan runtuhan. Bagaimanapun, punca sebenar kemalangan masih disiasat. Operasi mencari dan menyelamat melibatkan hampir 160 anggota bomba dan 39 jentera. Syarikat pembinaan gimnasium itu bertanggungjawab dan ditahan pihak berkuasa. Kemalangan industri pembinaan biasa berlaku di China, ekoran keselamatan yang longgar dan lemah. Di Cameroon pula, 16 orang terkorban dan beberapa lagi cedera parah apabila sebuah bangunan runtuh di pusat perniagaan Douala. Dan kanak-kanak 3 tahun antara mangsa maut. Bangunan 4 tingkat itu runtuh dan menimpa bangunan kediaman berhampiran sekitar jam 1.30 pagi tadi waktu tempatan. Banyak mangsa membabitkan kanak-kanak dan remaja. Pasukan mencari dan menyelamat meneruskan operasi ekoran. Ada mangsa yang masih terperangkap di bawah serpihan runtuhan. Jun lalu pihak berkuasa tempatan mengenal pasti 500 bangunan dalam keadaan bahaya yang boleh mengancam runtuhan. Pelancong di Pulau Rhodes, Greece diarah mengosongkan sebahagian lokasi peranginan popular itu semalam selepas tercetusnya kebakaran hutan yang merebak di luar kawalan di kepulauan itu. Dan dalam insiden itu kira-kira 30,000 penduduk setempat dan pelancong bergegas menyelamatkan diri ketika api semakin marak kerana ditiup angin kencang ditambah dengan cuaca yang amat panas. Rakaman insiden luar biasa itu memaparkan sejumlah besar orang membawa bagasi masing-masing ketika cuba melarikan diri daripada kebakaran di Kyoutari dan Lardo bagi menuju ke bahagian tenggara pulau tersebut. Kebakaran itu merebak ke sebahagian besar hutan sejak ia mula tercetus di sebuah kawasan pergunungan minggu lalu. Api kemudian merebak ke sekurang-kurangnya 3 buah hotel di perkampungan tepi laut di Kyoutari semalam. Sementara itu, kapal pengawal pantai dan lebih 20 bot persendirian menyertai operasi untuk memindahkan sebahagian besar pelancong dan penduduk tempatan di pulau tersebut. Anggota bomba yang turut dibantu pesawat pemadam kebakaran dari Slovakia menghadapi kesukaran mengawal api, ekoran cuaca kering dan berangin.
40 jentera menangani kebakaran itu bersama 3 buah pesawat serta 5 helikopter. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan rumah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.